Store dengan Syamudin. Macam ni siap ni Syah. Tengah Okay. Ni main kamera. Mas, main kamera ni. Okay. Bismillah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu sekali lagi untuk menyambung kuliah live online kita setelah lama kita hentikan oleh kerana yang pertama kesibukan bulan Ramadan dan aktiviti kuliah pula berjalan pada bulan Ramadan ke surau-surau, masjid-masjid. Kemudian kita bercuti untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan kebetulan selepas tu pula lebih kurang seminggu saya sakit lengan tangan ni belah kanan.
Ya, tangan belah kanan. Daripada terutama ni bahagian bahu dan juga bahagian jari-jari dan juga pergelangan tangan, sehingga menyukarkan saya untuk menaip, ya, menyukarkan saya untuk menaip bagi menyediakan bahan-bahan kuliah. Jadi terhentilah sekejap. Alhamdulillah saya dah boleh menaip sedikit sebanyak, walaupun masih ada lagi sedikit rasa kesakitan. Moga-moga ia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas doa tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan Facebook yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dapat menunaikan ibadat di bulan Ramadan dengan lebih baik daripada tahun lalu. Kita masih dapat menunaikan salat sunat tarawih, cuma sedikit terganggu di penghujungnya itu, ya, tetapi kita masih dapat menunaikan salat sunat tarawih berjamaah. Sempat kita memakmurkan bulan Ramadan, surau masjid di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Moga-moga kita dipanjangkan oleh umur kita oleh Allah SWT untuk tahun hadapan, agar kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dipanjangkan umur insya-Allah. Ya, moga Allah memanjangkan umur kita sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kita dapat meneruskan lagi, meningkatkan lagi aktiviti ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun hadapan, dan moga-moga suasana akan lebih baik dan pulih pada tahun hadapan. Saya nak menyambung tafsiran yang saya bawa bermula daripada bulan Ramadan hari itu. Oleh kerana bulan Ramadan ni tazkirahnya ringkas 30 minit, saya mencari-cari bahan yang sesuai untuk sekira-kira dibawa dalam tempoh 30 minit yang boleh diputuskan dan boleh disambung, ya, tanpa tajuk-tajuk khas, namun masih ada tajuk-tajuk yang boleh dijadikan landasan. Maka saya nampak membawa tafsiran surah Al-Waqi'ah. Oleh kerana saya dah mulakan tafsiran surah Al-Waqi'ah ini dan bahan-bahannya agak menarik, maka saya nak meneruskanlah, ya. Pada malam ini saya ingin meneruskan bacaan ke atas tafsiran ayat 20 dari surah Al-Waqi'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Maksudnya, ya, ayat 20 daripada surah Waqi'ah ini sebenarnya menyebut tentang menu-menu hidangan yang ada di dalam syurga. Selepas dia menyebut tentang bangku-bangku tempat rehat, pelayan-pelayan yang beredar di dalam syurga. Selepas dia menyebut tentang arak, hidangan syurga di dalam arak di dalam syurga, maka di sana ada menu-menu hidangan lain seperti buah-buahan yang dihidangkan. Jangan juga nanti selepas ini daging, hidangan daging yang berupa daging burung, ya, bila sampai masanya nanti. Allah menyebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Maka di antaranya penafsir menyebut dalam mengulas ayat 20 ini, wa yaduru alaihim haula'il wildan bifakihatin mimma yakhtarun. Diedarkan kepada mereka, yakni kepada penghuni-penghuni syurga itu, kita semua semoga insya-Allah, wildan, al-wildan. Wildan ini telah disebut, ya, pelayan-pelayan muda, telah disebut dalam ayat yang sebelum, ya. Maka
mengedarkan kepada mereka oleh pemuda-pemuda pelayan itu bifakihatin mimma yakhtarun, dengan buah-buahan yang kita pilih, yang penghuni syurga tu pilih. Saya suka sebut kita pilih itu supaya ia jadi doa kita, harapan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harapan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi maknanya pertama buah-buahan ini diedarkan, kita bukan pergi ambil sendiri. Ada juga hadis-hadis menyebut kita petik buah tu daripada tangkai dia, tapi kita tak perlu bangun daripada tempat duduk. Ada juga yang menyebut begitu. Nanti kita mungkin akan jumpa hadis-hadis dia. Ya, kita sambil baring pula, boleh petik buah tu sambil baring tu. Kita boleh petik. Disebut seolah-olah dahan pokok tu, buah tu katalah di pucuk pokok. Pokok tu dia tunduk rendah, dia pergi ke kita. Kita pun petik, pokok tu naik balik. Gitulah seterusnya. Maka dalam tafsir ini pula disebutkan yaduru alaihim haula'il wildan. Buah-buahan itu yang kita pilih. Yang keduanya, buah-buahan tu kita pilih. Kita pilih sendiri nak makan buah apa, maka dibawakan kepada kita oleh pelayan-pelayan muda itu. Imam As-Sa'di pula menyebut mahma takhayyaru waraqa fi a'yunihim. Ya, ini tentang kehebatan, kelazatan buah, ya, kehebatan ataupun kelazatan buah yang ada di syurga tu. Ya, dia menyebut mahma takhayyaru, ya, macam mana pun, apa pun yang mereka pilih, apa pun yang ahli syurga itu pilih, apa pun yang kita pilih esok, moga-moga tuan-tuan, waraqa fi ayunihim, maka dia akan jadi kagum pada pandangan mata kita. Maknanya buah apa pun yang kita tengok masa kita pilih tu, buah apa pun kita tengok, semua mengkagumkan kita. Semua terasa lazat bagi kita. Semua terasa nikmat bagi kita. Ya, terasa lazat, terasa nikmat bagi kita, tuan-tuan. Ini satu perkara yang kita kena faham dalam persoalan yang seumpama ini. Maknanya sedapnya aura kelazatan buah-buahan di syurga tu, sehingga buah yang mana pun kita tengok, kita akan rasa sedap. Pada pandangan mata kita terutamanya. Ya, washtahat suhu nufusahum, dan membangkitkan keinginan nafsu kita. Tengok buah apa pun, nafsu kita terbangkit untuk merasai buah itu, untuk menikmati dan merasai kelazatan buah itu. Min anwa'il fawakih syahiyah, ya, daripada jenis-jenis buah-buahan yang menyelerakan. Bukan satu dua, banyak jenis. Berbagai-bagai jenis buah-buahan yang menyelerakan. Wal jani al-laziz, yang dipetik yang lazat. Yang dipetik yang lazat. Ya. Kalau kita berasa nak petik sendiri pula, kita petiklah sendiri. Kadang-kadang nikmat memakan buah itu ialah pada memetik. Macam orang, ada nikmat orang makan ikan, apabila ikan sudah terhidang, termasak atas meja. Ya, bila ikan itu sudah terhidang, termasak atas meja, maka dia pun makanlah ikan tu. Itu nikmat dia. Ada orang dia berasa nikmat kalau dia pergi beli, dia sendiri pergi beli. Ada orang macam tu. Puas hati dia kalau dia sendiri pergi beli. Sebab ikan macam mana rupa, macam mana besar, macam mana jenis. Dia puas hati dia kalau ikan tu dia beli sendiri, dia masak, apalagi dia makan. Tapi ada pula orang
Dia jenis, dia lebih puas hati kalau dia sendiri yang mengail ikan tu. Dia sendiri yang menjala ikan tu. Lebih puas hati dia. Maka begitulah besok di syurga. Kalau ada orang berasa bahawa memakan buah dengan buah yang dipetik sendiri, maka dia akan diberi peluang memetik buah-buahan itu. Diberi peluang memetik buah-buahan itu, tuan-tuan. Ini kita kena faham. Macam di mana? Di Cameron Highland. Ada yang kita beli buah-buahan kat kedai. Buah apa tu di Cameron Highland, strawberry. Sebenarnya di Kuala Lumpur pun ada jual strawberry, kan? Di Cameron Highland pun ada jual strawberry. Tapi kadang-kadang dia lebih seronok bila kita pergi petik sendiri tu. Kita petik sendiri, pilih sendiri, makan sendiri. Itu lebih puas. Maka sebab tu dalam tafsiran ini ada disebut min anwa'il fawakih syahiyah, daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan yang menyelerakan dan yang dipetik, yang lazat. Yang lazat, buah yang rasanya lazat, kemudian boleh dipetik sendiri. Wa hasala lahum ala akmalu wajhin wa ahsanahu. Dan berhasillah bagi mereka atas sesempurna rupa dan bagusnya. Jadi maknanya kata apa? Bila boleh pilih sendiri, boleh petik sendiri, agaknya mungkin pelayan syurga tu dibawanya pokok tu, dibawanya pada kita. Mungkin dia tak suruh kita pergi ke pokok, kecuali kita sendiri berasa seronok nak pergi ke pokok. Tu cerita lain lah. Bukan, mungkin ada pula dia punya modul dia tu. Tapi kalau nak kemudahan, kita malas nak pergi pokok, tapi nak petik sendiri. Pokok-pokok tu dibawa pada kita. Sebatang pokok, sepohon pokok dibawa. Pilih nak yang mana. Yang bagus rupanya, yang bagus, yang baik, elok rupanya, warnanya. Maka boleh pilih. Itu suasana memilih buah-buahan di syurga nanti, tuan-tuan. Kemudian ada juga ahli tafsir menyebut wa yutafu alaihim bifakihah yatalazzazuna biakliha, dan diedarkan ke atas mereka dengan buah-buahan yang lazat memakannya. Ini biasalah, sama juga macam sebutan-sebutan lain. Wa hazil fakihah ta'tihim min kulli naw'. Dan buah-buahan ini ta'tihim min kulli naw', dibawakan kepada mereka dalam berbagai-bagai jenis dan rupa. Dibawa, disebut di sini didatangkan kepada kita. Bukan kita yang pergi ke pokok tu, kalau ikut kaedah tafsiran ni lah. Pokok-pokok tu dibawa kepada kita. Pokok-pokok itu didatangkan kepada kita. Didatangkan kepada kita, menunjukkan layanan istimewanya, menunjukkan betapa rehatnya kita, menunjukkan betapa rehatnya kita. Ta'tihim min kulli naw', dibawakan kepada kita semua jenis buah-buahan yang ada. Setiap jenis tu pula dia ada pecahan pula, kan. Ada rambutan itu, ada rambutan ini, ada rambutan langsat, ada rambutan lekang, ada macam-macam. Ada rambutan kuning, ada rambutan merah. Macam-macam. Di atas kesesuaian ma yuriduna wa yashtahun. Dibawa tu pula atas dasar kesesuaian apa yang kita nak, apa yang kita mahu, dan apa yang kita syahwatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa tertarik. Apa yang kita rasa tertarik kepadanya. Baik. Kemudian Ibnu Katsir dalam mengulas ayat yang sama, apa kata Ibnu Katsir? Wa yatufuna 'alaihim bima yatakhayyaruna minas thimar. Diedarkan kepada mereka
dengan apa yang mereka pilih dari buah-buahan. Samalah cerita memilih juga. Ibn Katsir pun sebagaimana ahli tafsir lain menyebut tentang pilihan, aspek boleh memilih buah mana yang nak dimakan. Kalau di hospital tu kadang-kadang tak boleh pilih. Kalau di hospital tak boleh pilih. Kalau di hotel boleh pilih. Kadang-kadang terhad, pilihannya terhad. Ya. Kadang-kadang harga pula mahal. Nak yang ni tapi harga mahal. Nak ya tak umpamanya terhad. Di syurga ni dia pilihan tanpa terhad. Tak ada harga. Tak ada batas. Pilihlah, nak buah yang mana pun pilihlah. Makanlah. Ambil lah. Ya. Okey. Di sana Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana para sahabat, khususnya 10 orang sahabat yang mereka ini masuk syurga kerana terkorban di dalam peperangan, kerana menyertai peperangan yang pernah dihantar, dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkorban dan mereka masuk syurga dan mereka memakan buah-buahan di dalam syurga. Suasana ini digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, sifatnya disifatkan sahih. Hadis ini, hadis yang matan yang saya baca ini disifatkan sebagai sahih, hasil daripada mimpi seorang muslimat, hasil daripada mimpi seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah, sahabiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tak baca penuhlah hadis ni. Saya ambil yang penting je. Fa'atathu ra'atun faqalat. Maka datang kepadanya, yakni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang perempuan dan dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aitu ka'anni utitu fa'ukhrijtu minal Madinah. Aku nampak di dalam mimpi aku seolah-olah aku itu dikeluarkan daripada Madinah, dibawa keluar daripada Madinah. Fa'udkhiltul jannah. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian perempuan ni cerita lagi lah bagaimana dia dengar bunyi orang makan minum di syurga. Fanazarat faiza fulan ibnu fulan. Maka aku nampak. Fanazartu, maka aku nampak. Atau fanazar, maka dia nampak. Seorang fulan bin fulan, fulan ibnu fulan. Maka dia menamakan, dia sebut tu fulan bin fulan, fulan bin fulan tu, dia sebut isna asyara rajulan, 12 orang lelaki. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ba'asa sirriyatun qabla dhalik. Sirriyatan qabla dhalik. Ya. Maknanya benda dia kata aku nampak. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, dia sebut satu-satu nama, sehingga 12 nama. Tapi nama-nama itu tidak pula disebutkanlah. Kedua-belah nama itu tidak disebutkan di dalam di dalam hadis ini. Kalau ada satu hadis Nabi itu ada 10 nama sahabat Nabi yang disebut Nabi itu mimpi Nabi sendirilah. Nabi nampak dalam syurga, Nabi nampak dalam syurga, Nabi sendiri nampak dalam syurga. Ya? Nabi sendiri nampak dalam syurga. Nabi sebut nama 10 orang sahabat. Yang ni mimpi perempuan ni. Nabi dengar, Nabi tak bantah, tak tikai, Nabi mengiyakan mimpi dia. Tapi tidaklah disebut nama 12 orang tu.
Yang mana 12 orang ni Nabi pernah mengantarkan mereka berperang dalam satu serangan kecil. Bila disebut Siriyah, kalau Ghazah tu itu peperangan besar. Ghazwatul Badar, peperangan Badar. Ya, disebut Ghazwah. Menunjukkan perang yang besar, serangan yang besar. Kalau disebut Siriyah ini, dia serangan kecil-kecilan, kumpulan yang kecil. Ya, kumpulan yang kecil. 12 sahabat ni. Hasil daripada jihad mereka inilah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ya, dan mereka kita dapat nampak suasana yang berlaku pada mereka. Apa cerita perempuan ni lagi? Perempuan ni didatangkan bersama mereka. Perempuan ini didatangkan bersama mereka di syurga tu. Dikumpulkan bersama. Alaihim siyabun talsun. Ke atas mereka 12 orang yang disebut ni tadi memakai baju yang lusuh. Baju yang lusuh, berdebu. Maklumlah, pakaian yang dipakai dan mati dalam peperangan. Berdebu pakaian tu, lusuh pakaian tu, baju tu, lusuh, berdebu. Tashkhabu audajuhum, yang mengalir darah di tengkuk mereka. Ya, darah di tengkuk mereka mengalir. Sebab mereka terbunuh di dalam peperangan itu sehingga mengalir berdarah tengkuk mereka. Faqila, maka dikatakan, izhabu bihim, pergilah bersama mereka. Pergilah bersama mereka ila nahril Baidah. Pergilah bersama mereka ke sungai Al-Baidah atau Al-Baizakh. Perawi ni dia kata sama ada nama sungai itu Al-Baidah. Maknanya ingatan dia dalam mimpi itu tak jelas. Tak jelas sama ada sungai itu disebut Al-Baidah atau disebut Al-Baizakh dengan zal, bukan dal. Ya? Qala, lalu perempuan tu menambah cerita lagi. Farumisu, lalu mereka semua dicelupkan fihi, ke dalam sungai Al-Baidah ataupun Al-Baidah ataupun Al-Baizah ni tadi, tuan-tuan. Farumisu fihi, maka dicelupkanlah dia ke dalamnya. Ya? Fakharaju wujuhuhum kal qamar, maka keluarlah muka-muka mereka, wajah-wajah mereka lepas dicelupkan. Bukanlah dicelupkan dengan kasar, bukan. Dicelupkan dengan lemah lembut. Direndamkan dengan penuh kasih sayang oleh para malaikat. Kemudian muka mereka bila keluar balik daripada dibenamkan, dicelupkan dalam air tadi tu, sungai tu, muka mereka bila keluar, muka mereka seumpama bulan purnama. Kal qamar tu bulan purnama. Dia tak sebut kal hilal. Kalau hilal tu bulan sabit, tapi dia sebut kal qamar, bulan penuh, bulan purnama. Lailatul Badri, di waktu malam. Di waktu malam. Badrul Munir, yang gelaran Rasulullah itu ialah Badrul Munir, kan? Fa'utu bil, kemudian lepas dimandikan sehingga muka mereka jadi bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Fa'utu bis sahfatin min zahabin fiha yusrun, lalu dibawakan kepada mereka sepinggan besar, sepinggan besar ataupun semangkuk besar daripada emas. Pinggan mangkuk tu dia terbuat daripada emas. Ya? Fiha, di dalam pinggan atau mangkuk besar tu, yusrun, ada kurma yang segar. Ya, kurma ni dia ada banyak jenis.
Di sini dia sebut bukan yusrun, busrun, sorry. Min zahabin fiha busrun. Padanya, pada dalam pinggan tu ada kurma yang segar. Kurma yang segar. Fa'akal, bukan kurma kering. Kalau kurma kering dipanggil tamar, kan? Ada dipanggil rutab dan sebagainya. Maka mereka pun fa'akalu, memakannya. Min busrihi masya'u. Mereka memakannya daripada kurma-kurma mereka itu berapa yang mereka nak. Apa yang mereka nak dan banyak mana yang mereka nak. Kurma tu tak akan habis. Tak akan habis pinggan tu, walaupun dia sepinggan. Kalau besar mana pun boleh habis lah. Boleh. Tapi ini pinggan syurga. Dia tak habis. Kurma tu tak habis-habis. Makanlah masya'u, selama mana kamu nak. Selama mana kamu mau. Selama mana kamu tak nak berhenti, makanlah. Fama yuqallibunaha min wajhin illa akalu minal fakihatin ma aradu. Maka tidaklah mereka berpaling wajah, meninggalkan tempat tu, selain daripada mereka memakan daripada buah-buahan apa yang mereka kehendaki. Wa akaltu ma'ahum. Dan perempuan tu kata, perempuan yang punya mimpi tu kata, aku pun makan bersama-sama mereka juga. Aku pun makan bersama-sama mereka juga, kata perempuan tu. Maknanya dah puas baru berhenti. Tak ada siapa suruh berhenti. Dan tak perlu ada perasaan rasa malu nak berhenti. Rasa malu berhenti pun tak ada. Dekat syurga ni tak ada rasa malu nak berhenti pun tak ada. Makanlah selama mana nak. Makanlah selama mana nak. Tuan-tuan, saya teringat nak cerita pun segan pula. Tapi kalau tak cerita pun bagus juga. Jadi pengajaran. Ada sekali tu tuan-tuan, saya dipanggil anak-beranak duduk kat Hotel Blue Wave, Johor Bahru. Hotel Blue Wave, Johor Bahru. Masa tu kita makan sarapan pagi anak-beranak lah. Jadi anak-anak saya ni tuan-tuan lapar. Dah lah lapar, makan hotel pula tu. Bukan makan hotel, makan makanan di hotel. Makan tak berhenti-henti. Akhirnya salah seorang anak saya ni dinasihatkan. Bukanlah sihat, diberitahu. Kita habis pukul 10 ya. Dia anak saya tu diberitahu. Agaknya dia tengok tak habis-habis. Daripada awal masuk, kemudian tak keluar-keluar, orang lain dah keluar, dia tak keluar juga. Berulang-alik meja tempat makan. Akhirnya diberitahu, kita tutup pukul 10 ya. Tu dia. Itu di hotel tu. Bayar, bukanlah saya bayar. Orang penganjur ceramah lah yang bayar. Itu mana kena tegur juga tu. Tapi di syurga tidak ditegur tuan-tuan. Kerana perempuan dikata, fama yuqallibunaha min wajhin. Mereka tidak memalingkan muka mereka. Illa akalu minal fakihatin ma aradu. Mereka tak akan berhenti, tak akan berpaling pergi tempat lain, kecuali puas dah makan. Apa yang mereka nak makan, puas dah. Mereka makan dah. Baru mereka berpaling. Tak ada siapa suruh berhenti. Tak ada rasa malu nak berhenti. Makanlah selama mana mau makan. Kerana itulah dia hakikat dan realiti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti tuan-tuan. Di syurga Allah. Kalau kita tak yakin, susahlah. Kalau kita yakin, inilah yang akan menjadi motivasi kita untuk membetulkan kehidupan kita di atas dunia ni. Kita ambil satu lagi. Ringkas je. Kita ambil satu lagi, hadis, tapi ringkaslah hadis kedua penutup ni. Sebab saya tak naklah masuk bab daging lahmi tayr, daging burung. Bab daging burung ni nantilah kita sambung. Kemudian ada satu lagi. Satu hadis yang menggambarkan buah-buahan di syurga ni dia tak akan habis. Walaupun dia dihidangkan sepinggan besar, semangkuk besar, dia tak akan habis.
Kalau arak macam ayat yang diceritakan sebelum ni, ayat 19 dan ayat 20, ayat 20, ayat 20 dan ayat 18 dan ayat 19 diceritakan mim ma'in. Maknanya ma'in tu maksudnya arak tu tak habis. Dia mengalir terus, dia tak habis-habis. Dia tak habis-habis. Begitulah semua yang ada termasuk buah-buahan, dia tak habis-habis. Ini disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafiz Abu al-Qasim At-Tabarani, haddatsana Muaz bin al-Musanna, haddatsana Ali bin al-Madini, haddatsana Raihan bin Sa'id an Abbad bin Mansur an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma an Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula idza naza'a samaratan fil jannah adat makanaha ukhra. Sesungguhnya apabila seorang lelaki itu dia mencabut ataupun dia memetik buah di syurga. Sesungguhnya apabila seorang lelaki itu dia mencabut atau dia memetik buah di syurga, adat makanaha ukhra, maka kembali buah tu kembali ke tempatnya semula. Adat makanaha ukhra, buah yang adat kembali makanaha ke tempatnya semula. Buah tu dia ada balik. Dia ada balik. Atau boleh juga diertikan hadis ini, buah tu ada balik. Jadi maknanya buah-buahan, bukan saja buah-buahan, apa sahaja nikmat terutamanya berbentuk makan minum di syurga, dia tidak akan habis-habis. Kenapa nak habis? Kita sendiri kekal abadi. Kita sendiri selama-lamanya, insya-Allah. Semoga kita ini layak masuk syurga dan boleh masuk syurga. Kita selama-lamanya akan berada dalam syurga, masuk syurga selama-lamanya, tuan-tuan. Cuma ada orang daripada awal masuk sampailah selama-lamanya. Cuma ada orang wa'iyazbillah, dia masuk neraka dulu wa'iyazbillah, kemudian barulah dia masuk syurga dan selama-lamanya selepas itu. Moga-moga kita di kalangan orang yang masuk syurga daripada awal lagi sampailah selama-lamanya. Sampailah selama-lamanya. Itu doa kita dan usaha kita di dunia ini ke arah itulah. Ke arah masuk syurga daripada awal sampailah selama-lamanya. Jadi untuk kuliah kita malam ni setakat tu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan akan datang. Kerana kuliah pun terhalang semula oleh suasana COVID-19 yang sangat membimbangkan. Jadi saya akan lebih banyak berlive lah. Kalau tidak, kalau boleh kuliah tu live pun ada. Kuliah berdepan pun ada. Tapi oleh kerana dah tak boleh live langsung ni, berdepan ni, kita live, banyakkan live lah. Kalau besok dah ada kuliah ke surau-surau masjid, live saya tak tinggalkan juga, cuma tidaklah kerap. Dia tanpa live ni, tanpa kuliah di masjid surau ni, mungkin insya-Allah saya berazam untuk kerapkan mengadakan kuliah live online saya. Doakanlah saya sihat, cergas, untuk terus menyediakan bekalan-bekalan saya sebelum saya dipanggil pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang telah pulang ke hadrat Allah, termasuklah antaranya adik saya sebulan yang lalu. Jadi mengingatkan saya, menginsafkan saya bahawa masa saya pun sudah hampir, tunggu je bila masa. Jadi begitulah saya teruja nak menyediakan bekal-bekal akhirat, insya-Allah. Sambil saya menyambung kehidupan di atas dunia ini. Jadi untuk malam ini saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.